wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa in sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu pengajian kitab kita, iaitulah Ayyuhal Walad. Moga-moga dengan pengajian ini Allah memberikan keberkatan di dalam hidup kita di dunia ini dan seterusnya diredainya oleh Allah SWT akan kita di hari akhirat dengan dimasukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Pengarah Penjara dan seluruh ahli jawatan kuasanya, para pegawai yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung lagi pengajian kitab kita, muka surat yang ke-6. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dalam hal ini disebutkan suatu syair dalam bahasa Parsi. Tu bukan tulisan Arab, tu tulisan Parsi. Jadi saya pun tak reti nak membariskannya. Jadi kita baca terjemah dia je. Artinya, seandainya engkau menimbang 2000 kati arak, maka engkau tidak akan mabuk sehingga bila engkau meminumnya. Maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu itu. Allah Ta'ala telah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, Suratul Najmi ayat 39. Maksudnya, dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Baik, ini sambung lagi, masih lagi di bab yang ketiga, iaitu nasihat yang ketiga, iaitu ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Nak ceritanya,
Mengaji saja pun tak cukup. Mengaji tu bagus dah, tapi tak cukup dengan hanya mengaji saja. Kerana dengan mengaji tu pula kita kena beramal, mengamalkan apa yang telah kita ngajikan. Dia dalam hidup ni ada dua yang membezakan antara kita manusia dengan binatang. Binatang dia buat 5 perkara, iaitu makan. Yang kedua dia minum. 3 dia menikah. Bukan nikah dia tok kadi lah, kahwin lah, mengawan lah. Dia mengawan. Lepas tu dia ada apa lagi? Tidur. Lepas tu yang kelima dia kerja. Cuma tak ada lah lembu pergi jadi pegawai penjara, tak ada lah. Tapi kerja, contoh bajak sawah, kebau bajak sawah lah. Dia ada kat, mana ada kerja lah. Kuda, jadi kereta kuda. Kedai bawa barang, maknanya itu kerja tu. Jadi 5 benda ni dia buat. Jadi kalau kita manusia pun buat 5 ni saja, maka itu baru sama seri dengan binatang, baru sama tingkat, sama taraf dengan binatang. Jadi untuk membezakan, kita tak nak seri lah dengan binatang. Sebab binatang tak boleh masuk syurga, binatang kembali jadi tanah, melainkan binatang-binatang terpilih saja. Seperti mana disebut dalam kisah-kisah dalam Quran dan sebagainya, adalah beberapa binatang yang Allah berikan masuk dalam syurga, tapi kebiasaan binatang lain akan kembali jadi tanah. Jadi kalau setakat kita sama seri dengan binatang, berapa faedah kita jadi manusia? Jadi kita kena lebih daripada binatang. Maka lebihnya manusia ni dia tambah lagi 2 perkara. 5 ni dia buat juga. Kita makan juga, kita minum juga, kita pergi kerja, kita tidur juga, kita pun menikah juga, kahwin. Sama 5 ni. Kalau setakat 5 ni baru setaraf binatang. Jadi tak nak setaraf binatang, tambah lagi 2. Apa dia 2? Ilmu dan amal. Seperti mana yang disebut di dalam kitab ni, ilmu dan amal. Jadi tak bolehlah salah satu je. Ada orang berilmu tapi tidak beramal, tak jadi. Ilmunya banyak, alim, ya, tapi bahagian amal tak ada. Ada orang amal pula banyak, ilmu tak ada, tak jadi juga. Contoh ilmu banyak, amal tak ada. Ada dulu lah bekas menteri. Tak kerti lah menteri mana, tak tahu lah. Agak-agak je lah. Ilmu banyak, Quran hadis dalam kepala, tetapi bila saat agama dihina, dia senyap. Dia tak kata apa, padahal ilmunya banyak. Sekarang tak jadi dah lah. Padang muka dia. Siapa suruh time ada kuasa tak nak laksana? Apa authority kuasa yang dia ada? Padahal patut ada kuasa, gunalah kuasa tu untuk tolong agama Allah. Sekali Allah dah rentak, habis lah, tak ada apa dah lah. Letak mana muka? Baik. Jadi ilmu saja tak memadai. Syekh yang hebat macam mana, title profesor, doktor, PhD berlambak-lambak, 8 PhD. Tapi bila saat agama kena hina, senyap, tak kata apa. Jadi tak ada amal agak bahagian tu. Amal bukan setakat semayang saja. Amal tu semua perkara, bukan setakat semayang saja. Membela Islam itu sebahagian daripada amal juga. Mempertahankan Islam dan sebagainya. Kalau orang jahil tapi tak pertahankan Islam, tak pelik sangat, dia pun jahil. Sebab dia pun tak erti ke, dia pun tak tahu hukum hakam sangat. Tapi ni orang alim, tiba-tiba tidak menegakkan ayat-ayat yang dihafal dalam kepala. Ayat Quran hafal dalam kepala. Sebab tu hari ni, sebab itulah kata Rasulullah SAW, akhir zaman umat aku nanti, dia kata Nabi, Quran tu dibaca tetapi sekadar di kerongkongnya sahaja. Maknanya setakat ni saja, tapi tak masuk ke dalam hatinya. Hari ni berlumba-lumba lah orang masuk sekolah tahfiz, hafal Quran, hebat-hebat. Kita tengok sekali semayang tarawih Ramadan, hebat-hebat, jadi imam, boleh baca macam-macam surah, boleh baca. Tapi untuk menegakkan ayat-ayat yang dihafal tu, segelintir kecil saja, tidak semua yang boleh buat. Sebab apa? Sebab bila nak main tegak ayat ni, akan ada musuh, orang benci, orang tak suka. Setakat baca orang tak marah. Tu. Jadi kita jangan hanya bahagian baca je, jangan bahagian hafal je. Tegakkan ayat. Tujuan ayat itu diturunkan untuk ditegakkan di atas muka bumi, bukan sekadar untuk nak
Orang cakap apa nak buat seni dalam semayang saja, nak buat baca dalam semayang je. Bukan itu. Nah, kalau macam tu Quran ni tak ada apa-apa makna lah pada sisi kita manusia orang beriman. Tapi kalau Quran tu ada makna pada kita orang beriman, iaitu dengan kita menegakkan akan hukum-hukum yang telah dinyatakan di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah. Contoh macam kalau pegawai penjara ni terlibat dengan apa? Bahagian sebatan. Seantara dua, sebatan syariah dengan sebatan sivil. Kan? Apa nama agung kita ni, yang di-Pertuan Agong ni, dulu dia pernah minta daripada pegawai penjara mana kita tak tahulah, tapi dia minta tunjukkan kat dia perbezaan antara sebatan syariah dengan sebatan sivil. Dari situ kita boleh lihat dah, boleh tengok dah sebatan syariah macam mana. Nah, angkat tangan pun tak tinggi sangat banding dengan sebatan sivil, lebih pedih dan kasar. Nah, padahal Islam bukan agama untuk menyakitkan. Islam ini agama mendidik. Bukan nak bagi sakit, tapi nak bagi didik. Lalu dia tanya pula, dah kalau tak nak bagi sakit, apa pergi potong tangan, hudud. Potong tangan boleh jadi sakit, boleh jadi tak sakit. Kalau bius sakit tak? Tak sakit. Allah suruh potong tangan. Lepas tu pandai kita lah fikir ijtihad dari kalangan ulama. Maka ulama kata biuslah dulu supaya dia tak sakit. Nah, lepas tu ada yang tanya pula, dia tak nak terima Islam. Dia buat banyak tanya. Lepas tu dia tanya pula, dah kalau tak sakit buat apa kita pergi potong? Lah, tujuan potong kan nak bagi sakit. Tujuan potong nak bagi sedar, nak bagi takut, nak bagi taat. Sebab makna taat tu takut. Takwa tu maknanya takut. Sebab tu Tok Khatib sebut dekat mimbar, ittaqullah, artinya takutlah kamu pada Allah. Nak bagi orang takut pada Allah. Jadi bila potong tangan, walaupun dia tak sakit, kena bius, dia pun pengsan, masa operate tu pengsan, tak sedar apa. Tapi bangun-bangun tengok tangan tak ada, dia sonok ke takut? Tengok tangan tak ada, takut lah. Ya Allah, apa tangan aku tak ada dah. Walaupun tak sakit, kita bukan nak bagi sakit, kita nak bagi takut. Bukan dia seorang takut. Bila dia balik kampung, ya, dia kadang-kadang geng pencuri ni dia ada persatuan dia. Persatuan pencuri tapah dengan contoh. Nah, dia balik, kawan-kawan dia tengok, mana lagi tangan? Kawan dia tanya, dah aku kena potong tangan ni, hudud ni. Nah, baru-baru ni sebab kantoi itu mencuri. Kawan dia insah tak yang lain? Taubat juga. Nah, akhirnya insah lah dah, kita bersara lah dalam mencuri ni. Akhirnya nak letak jatan segala ketua-ketua perompak. Mencuri tak mau dah, merompak tak mau dah. Siapa ni? Tengok tangan kawan tu tak ada. Bukan nak bagi sakit, nak bagi takut. Yang hari ni bila kita tidak ajar manusia untuk takut pada Allah, tak payah kata mencuri. Nah, pergi Mekah Madinah tak rasa apa-apa. Nah, bila buat dalam perbuatan yang dilaknat Allah. Nah, macam kes Hajat ni. Pergi Mekah Madinah pakai pakaian wanita. Kemudian dia boleh belagak pula. Dia kata tengok saya tak kena azab pun. Sebab apa jadi begitu? Ini nak menunjukkan masyarakat hari ini dalam hatinya tidak ada takut pada Allah. Kita nak pergi Mekah tu pun berdebar dah. Nak pergi Mekah tu berdebar dah. Dalam kapal terbang berdebar dah. Sebab kita duduk dengar baca dalam buku Mastika ke orang cerita kata ada orang tak boleh nampak Kaabah. Takut kita. Takut gigi masuk-masuk tu Kaabah tak nampak. Jadi seriau tak? Takut, seram. Kita pun istighfar, ya Allah, astagfirullah ya Allah, dosa-dosa aku. Teringat habis dosa-dosa kat Malaysia. Teringat habis dosa-dosa kita pernah buat dulu. Kita pun insaf, taubat sungguh masa tu. Ya Allah, janganlah engkau buka aib aku dekat tanah suci ni, ya Allah. Tolonglah ya Allah. Takut sangat. Sebab apa takut? Sebab dalam hati kenal Allah, dalam hati takut pada Allah. Hari ni orang pergi Mekah Madinah tidak ada perasaan begitu. Tapi dia pergi kadang kata melancong. Dia anggap Mekah Madinah sama macam Paris, sama macam Jepun. Sebab apa? Sebab sudah tidak ada roh Islam di dalam hatinya. Jasad nampak Islam, IC tengok Islam, tapi dalam hati dia tak ada, batin tak ada dah. Kan? Kerana apa? Kerana manusia sudah tidak takut kepada Allah. Bila manusia dah tak takut pada Allah, tunggulah azab dan bala yang akan menimpa. Dia kalau setakat buat jahat, buat salah, buat dosa, itu bukan lagi dikira sebagai jahat, sebenar-benar jahat. Sebab itu lumrah.
Mana ada orang tak pernah buat dosa? Betul tak? Siapa sini tak pernah buat dosa? Cuba bangun nak tengok muka. Ada seorang? Tak ada seorang. Saya pun tak juga. Nah, tak ada seorang pun yang tak pernah buat dosa. Nah, tak, kalau tak dosa besar, dosa kecil mesti ada. Nak sikit macam mana pun mesti ada. Kalau contoh tak dosa besar pun, kita nak tengok TV, nak tengok berita, kan? Nak tengok cerita pasal apa nama coronavirus ni kata makin meningkat ni, kita tengok berita dalam TV tu, pembaca berita tutup aurat tak? Pakai tudung tak baca berita? Tak, nampak habis rambut-rambut, baju pula belah dada ni, nampak dada. Lah kali bukan corona kita dengar, kita duk tengok muka dia. Dia tengok dada dia. Nampak? Jadi dosa tak tengok tu? Dosa juga, walaupun kita tak sengaja, walaupun kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, tapi buka juga jari. Nampak? Dosa juga, cuma ulama kata dosa kecil. Melihat aurat wanita tanpa kita sengaja, macam kita pergi kedai, lalu-lalu kat traffic light, motor amoy potong gitu. Potong-potong tu dia pakai seluar pendek macam cawat, macam spender saja pakai. Nampak habis urat apa nama tu, wayar bumi nampak dalam peha dia. Nampak? Kita pun Allah salah beli. Bini kata beli sabun basuh baju buat balik, sabun mandi buat balik. Sebab kita tengok amoy tu. Nah, tapi kita bukan tujuan pergi nak tengok amoy, kita nak pergi beli sabun. Tapi amoy tu lintah. Dah dosa tak? Dosa juga. Tapi itu dipanggil dosa kecil. Dia pun dengar, oh dosa kecil je, tahu aku tengok banyak kali kata. Tengok dosa kecil pun kalau banyak-banyak bukan kecil dah, jadi besar lah. Jadi tak mahu lah kalau boleh pun. Tapi nak ceritanya, nak maksudkan sini, tak ada seorang pun terlepas daripada dosa. Semua kita ada buat silap. Tapi seorang hamba Allah yang baik, seorang hamba Allah yang soleh, bila dia bersalah, bila dia berdosa, dia segera meminta ampun kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah. Kerana apa? Kerana dalam hati ada takut pada Allah. Itu. Tapi bila hari ni punya masyarakat buat dosa tu tak apalah, macam kita sebut tadi, lumrah lah, semua orang buat dosa. Tapi hari ni punya masyarakat dah lah buat dosa, tak nak tobat, dah lah tak nak tobat, tak ada takut pada Allah. Itu masalah. Ini yang bala sebenarnya. Ini yang mengundang azab, mengundang bala Allah. Patut hang buat salah tu segan-segan lah. Dah dia boleh pusing-pusing kat burung merpati tu. Gitu. Nak diingat dia perempuan, dia duk buat gaya dia macam model apa lah. Tak ada segan. Patut segan lah sikit. Orang kata alah kecoh sangat lah, entah sebelum-sebelum ni berapa ramai dah pondan masuk. Betul, kita tak nafikan. Boleh jadi sebelum ni ada dah pondan masuk dekat dalam Arab Saudi tanpa kita sedar. Tapi nak ceritanya pondan tu dia segan juga. Maknanya dia sorok. Hang langsung tak segan, hang siap tayang lagi. Ni lah masalah besar. Dulu pun ada gak orang Islam minum arak, tapi sorok-sorok, segan-segan lagi. Lah ni tayang depan-depan khalayak ramai pegang botol arak, tak ada segan. Ni nak mengundang azab, ni nak mengundang bala. Nampak? Orang dulu-dulu ada gak, memang ramai, ada je yang tak semayang tapi segan. Sorok-sorok juga. Lah ni selamba je tak semayang. Tengah maghrib ni duk kedai makan lagi, sampai ke isyak sembang, tak ada segan. Maghrib tak semayang, isyak tak mana, tak ada segan, tak ada takut. Sebab apa itu? Ni benda ni yang mengundang bala Allah. Ni yang kita nak cakap. Kalau setakat buat salah tapi segan, tapi takut, boleh tahan kira lagi. Maknanya dia ada takut juga dengan Allah. Jahat-jahat dia pun dia takut dengan Allah. Ni jahat-jahat dah tak erti takut. Macam kita lah agak tuan-tuan yang jaga bahagian penjara ni. Kita tangkap penjenayah, bukan kita lah, polis lah yang tangkap. Tugas tuan-tuan ambil je masuk dalam ni. Jadi polis tangkap penjenayah apa semua buat jahat, kemudian kita buat masuk dalam ni, tapi dia ada rasa takut. Nak tengok gari tu, tengok kita pun dia takut dah. Sekurang-kurang bila dia takut, keluar esok dia jadi elok insya-Allah. Sebab dia ada takut. Tapi kalau masuk buat senyum, masuk steady je. Dia kata, "Hai, tak kenal, kan baru bulan lepas saya masuk," ni kata. Nampak? Dia buat relax, dia buat macam rumah kedua dia dalam ni. Nak apa nak buat? Nak buat macam mana? Nak kaunseling? Tak lut.
Nak ceramah, tak jadi apa dah. Sebab hati tu tak ada takut dah. Tak jadi apa-apa lah. Akhirnya tu yang blok penjara akan bertambah. Kita pun duk himpun orang ni lagi ramai. Nah, kita yang tak buat masalah, tak buat salah, bayar cukai itu ini, bagi mereka makan minum kenyang nyanda. Tak ada kerja, tak ada apa, makan semua free. Nah, kita orang cakap dah kira macam menternak lah. Makin lama makin banyak. Nah, sebab apa jadi begitu? Patutnya kita nak makin kurang. Sebab tidak ada takut. Kita tak ada solution untuk nak mengembalikan manusia ni takut kepada Allah Ta'ala. Ni macam mana balik pada Islam lah. Sebab tu melaksanakan hukum Allah. Laksanakan hukum Allah, orang akan jadi takut. Bila takut, insya-Allah jenayah akan kurang. Kita tak kata jenayah sifar. Susah tak nak kata jenayah sifar, tak ada seorang pun buat salah. Tak, mungkin ada juga. Dalam duk Arab Saudi buat hudud pun ada juga yang curi lagi. Tapi sekurang-kurang jenayah akan kurang. Jenayah akan berkurangan. Itu yang kita nak cuba buat, kan? Macam bahagian pengangkutan sebelum ni lah, menteri pengangkutan sebelum ni. Malam ni cerita pasal menteri je semua. Nah, dia kata nak mencegah daripada masalah keselamatan jalan raya, jadi diwajibkan siapa-siapa yang ada anak kecil kena pakai baby seat. Apa kena mengena tu? Nah, yang masalah jadi aksiden ni sebab jalan lampu tak ada. Satu, ni jalan dalam ni mana ada lampu? Tahu-tahu kona. Tu yang highlight saya tiba tiang elektrik tu. Tahu-tahu kona, tak nampak depan. Kona dah. Nah, lampu tak ada, jalan kona rapat, kona lipat, kan? Lepas tu jalan berlubang. Patut yang tu dibetulkan dulu. Masalah baby seat ni masalah kecil. Nampak? Tu biarlah cerdik, kan? Ni. Jadi biar kita nak bukan selesaikan masalah yang kecil-kecil, kita selesaikan masalah yang besar. Kan? Setakat tangkap, bubuh penjara 3-4 tahun, lepas tu keluar, macam tu buat balik, masuk balik, tak jadi apa. Benda tak akan selesai. Jadi kita kena cari macam mana untuk supaya kalau dia masuk, insya-Allah dia tak masuk lagi. Sekurang-kurang gitu. Mana? Balik kepada Islam. Tu saja poin dia. Balik kepada Islam. Saya dapat maklumat, tak tahu wallahu alam lah, tapi saya dapat maklumat, ada orang maklum lah. Dia kata sebelum lantikan hari tu ni, lantikan PM ni, Tuan Guru Haji Hadi dijemput ke rumah Tun M. Tuan M jumpa personal berdua je dekat rumah tu. Jadi Tuan Guru Haji Hadi kata dalam perbualan di rumah tu, antara yang Tun M sebut, dia kata dia baca Quran, tapi dia tak baca yang tulisan Arab sebab yang tu dia tak mahir. Jadi dia baca yang terjemahan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, dia kata. Jadi bila dia baca, dia kata betul lah, segala masalah kembali kepada Islam, balik kepada Islam. Nah, tak apalah, kita doakan mereka ni semua diberikan hidayah kepada Allah, petunjuk daripada Allah kepada mereka, supaya biar nampaklah baliklah kepada Islam. Islamlah kunci dia, tu saja. Nak balik kepada mana? Kita nak ikut solution mana? Nak ikut solution barat? Nak ikut apa? Kaedah barat, kaedah orang putih. Tu semua adalah cara kafir. Balik pada Islam. Sebab bumi ni Allah yang cipta. Maka Allah lebih tahu apa benda untuk menyelesaikan masalah di bumi. Bukan manusia. Manusia tak erti. Sebab manusia bukan yang buat bumi ni. Manusia datang ni bumi ada dah. Allah yang buat. Jadi Allah tahulah apa perlu, apa boleh, apa tak boleh. Baliklah kepada Allah, baliklah pada Islam. Tak kerah kepala, nak ikut kepala sendiri juga, maka tak akan selesai masalah. Nak? Macam hidup kita serabut. Hidup kita ni serabut, macam-macam hal pening sangat apa sebagainya. Tak payah duduk kelang kabut. Balik pada Islam. Kata ulama, sembahyang ini cerminan hidup. Jadi kalau hidup kita kelang kabut, itu akibat sembahyang kita yang kelang kabut. Siapa yang sembahyang ni kelang kabut, sembahyang ni jenis huru hara punya sembahyang, gedebak sembahyang. Nak cuba tengok hidup dia, confirm gedebak-gedebuk juga. Hidup dia confirm huru hara. Saya berani jamin.
Jadi nak betulkan hidup, betulkan semayang. Semayang kita buat elok-elok, semayang tenang-tenang, baca pelan-pelan dan sebagainya, buat elok-elok dengan tamakninahnya. Insya-Allah hidup kita akan pun ada tamakninah. Hidup kita pun ada ketenangan. Hidup kita pun akan steady, akan relax. Dia balik pada situ je. Sebab hidup kita ni tunggak dia agama, tu je. Tunggak dia tu Quran, hadis. Balik situ insya-Allah segalanya beres, segalanya okey. Balik situ je. Kan? Saya ada orang share satu video. Seorang, saya tak kenal lah dia ni, tapi dia ni macam seorang yang bagi talk, bagi macam ceramah, tapi bukan ustaz. Dia ceramah untuk macam mana nak tarik rezeki. Jenis macam mana nak jadi kaya lah, senang ceritanya. Tapi bukan jenis main MLM yang semua ni cari kaki dah. Dia dalam program tu, seminar tu, dia ajar macam mana hidup ni nak bagi rezeki ni jadi luas. Jadi antara ucapan dia tu, orang cut video tu buat pendek. Saya pun jadi mula-mula malas nak tengok tak, tapi bila dengar sampai habis, betul apa dia kata. Mula-mula yang dia pesan, dia kata apa? Dia kata duit ni adalah makhluk. Dia kata duit ni adalah makhluk. Duit ni sifatnya makhluk, dia kata. Jadi apa yang kita faham bila disebut duit ini makhluk? Dia tanya pada audiens. Bila kita faham duit ini makhluk, berarti apa makna makhluk? Makhluk artinya yang dicipta. Bila makhluk itu dicipta, pasti ada yang mencipta. Nampak? Duit ini makhluk, maka duit ini dicipta. Jadi bila duit ini dicipta, pasti ada yang mencipta. Dia ada dua je. Ada makhluk, ada makhlukon, ada khalik. Khalik yang mencipta, makhluk yang kena cipta. Jadi duit makhluk yang kena cipta. Yang mencipta siapa? Allah. Jadi selama ni kita minta duit kepada makhluk tu baru, bukan dia yang cipta. Yang cipta Allah. Maka minta pada Allah, dia kata. Nak minta pada Allah. Yakin kepada Allah dalam bab rezeki. Doa sungguh-sungguh pada Allah, buat kerana Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan rezeki tu, memberikan gaji tu, memberikan duit ringgit tu. Nak diperjelaskan begitu. Kemudian di atas stage tu dia kata apa? Dia kata, saya buat contohlah tuan-tuan, dia kata. Katalah saya hari ni saya nak jadi pengemis, dia kata. Saya nak jadi pengemis dan saya memerlukan sangat duit. Saya tak minta banyak, saya cuma minta RM10 saja. Siapa yang ada dalam dewan ni ikhlas nak bagi kat saya RM10 kerana Allah. Kalau dia yakin Allah yang bagi rezeki kat dia, dan dia boleh bagi duit tadi pada orang untuk tolong orang lain, siapa yakin nak boleh beri pada saya. Nak dia sebut gitu, tiba-tiba seorang-seorang bangun, bagi. Bukan sakat RM10, ada yang bagi 50. Dia kata saya ambil ni, saya tak bagi balik ni betul-betul ni ikhlas sungguh ni. Orang pun bagi lagi. Lah kali dia kata dah cukup. Orang bagi lagi. Sampai jatuh duit. Sampai dia sebut ya Allah, sampai jatuh duit ya Allah, dia ambil. Lah kali dia kata dah. Tak payah bagi dah. Boleh duduk masing-masing kat tempat duduk masing-masing. Dia pegang berkepuk duit kat tangan. Dia kata, tuan-tuan, tengok ni. Saya baru test sekali saja. Nak letak keyakinan kepada Allah. Saya nak 10, Allah bagi lebih daripada 10 sekarang di tangan saya. Dia tunjuk contoh macam tu saja. Nak bagi kita faham soal rezeki. Tiba-tiba kita pening kepala macam mana apa benda ni. Nak yang nak pening ni, mati kita sok macam mana? Tu patut pening. Aku mati nanti macam mana agaknya. Mati tengah semayang ke, mati tengah tengok televisyen laja lawak. Kalau mati tengah semayang boleh tahan kira. Dan kalau mati tengah tengok nyanyi-nyanyi dekat televisyen, mati tengah jerit ke apa sebagainya, tengah sonok-sonok yang bukan-bukan, yang tu patut kita kena risau. Yang tu patut kita kena pening. Pasal rezeki tak payah pening. Kalau kita buat betul buat sungguh-sungguh pada Allah, Allah yang nak bayar ke kita, bukan orang lain.
Nah, kalau kita nampak duit gaji kita, rezeki kita di tangan majikan, di tangan bos, maka kita akan berkelakuan baik depan bos sahaja. Belakang tak baik. Nampak? Tapi kalau kita faham rezeki kita bukan di tangan bos, rezeki kita di tangan Allah, maka kita akan sentiasa berkelakuan baik kerana Allah tak pernah miss melihat kita. Bos ya kadang-kadang ada masa dia nampak, ada masa dia tak nampak. Kan? Kadang-kadang ada setengah kita ni bukan sinilah, tempat lain. Dia suka jenis wak muka. Nah, kalau bos dia bagi arahan, ingat saya pesan macam ni. Baik. Bila bos dia paling dia buat muka itu. Tak apa, bos dia tak nampak. Kebetulan masa bos dia pusing, ada side mirror kat depan. Bos tengok, buat muka belakang. Tahu. Tak apalah nak buat muka sebab bos tak nampak. Tapi Allah nampak. Allah nampak semua. Tak payah kata bahagian muka. Dalam hati Allah nampak dah. Apa yang terlintas di hati, apa yang terusik di hati, apa yang dikata di hati. Jadi insya-Allah lah, yakin kita buat sungguh-sungguh untuk Allah, takkan Allah nak sia-siakan kehidupan kita. Kita bukan macam kafir. Kafir ni dia tak ada Quran, dia tak ada hadis. Jadi keyakinan dia bulat sungguh pada makhluk. Dia kalau berniaga bulat sungguh pada customer. Sebab tu orang kafir kalau berniaga, customer macam Tuhan dia dah. Sujud customer nak belah, tarik tangan tu, ayah mai belilah. Tak apa, dia kafir sebab dia nampak duit dia dekat poket customer. Kita yakin rezeki di tangan Allah, kita buat bagi elok sudah. Kita buat jujur ikut perintah Allah. Tak apa dah. Selebihnya insya-Allah Allah akan murahkan rezeki pada kita. Yakin dah. Nak. Itu. Baik. Kemudian dalam hal ini disebutkan suatu syair, dia kata dalam bahasa Parsi. Bahasa Parsi kita pun tak erti bahasa Parsi. Kita terjemah je. Artinya, seandainya engkau menimbang 2000 kati arak. Kalau engkau timbang 2000 kati arak, berat lah. Maknanya nak ceritanya banyaknya arak ni dia timbang. Maka engkau tidak akan mabuk sehingga bila engkau meminumnya. Timbang maksudnya nak ceritanya, kata Syekh ni, kita timbanglah arak banyak mana pun kita takkan mabuk selagi mana kita tak minum. Nak maksudkan bukan nak cerita pasal arak ni, dia buat contoh arak lah. Tapi nak ceritanya ginilah, macam kita yang mengaji lah. Banyak mana pun ilmumu tidak akan jadi manfaat, tak boleh pahala selagi mana tak amal ilmu tu. Tu maksud dia. Selagi mana kalau kita belajar bab semayang tapi tak semayang, dah boleh pahala dah? Mana boleh pahala tak semayang. Walaupun dia alim dalam bab semayang, dia hafal rukun 13, dia tahu yang mana baca macam mana, ni nak baca apa, ni buat macam mana, angkat tangan ni macam mana, dia tahu semua tata cara semayang, tapi tak semayang, tak dapat pahala. Malah kalau meninggalkan yang fardu, dosa pula. Kalau sunat tak apa lagi. Macam kita semua kira belajar dah semayang tahajud ni macam mana, tapi kita tak bangkit semayang tahajud, tak dapat pahala lah. Cuma kita tahu je lah tahajud tu macam mana. Itu maksudnya ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu, belum mendapat manfaat dari segi ilmu tu. Maknanya maksud manfaat tak boleh pahala. Jadi nak pahala bukan dengan ilmu saja, mesti dengan amalnya sekali. Jadi dua kena ada, ilmu dan amal. Ilmu tujuan kita belajar, belajarnya tujuan supaya amal tu betul, barulah amal tu sah, boleh pahala. Kalau tanpa ilmu pun terus amal, kemudian amalnya salah, tak jadi apa-apa. Tak jadi apa. Macam baca Yasin, bukan masjid ni lah, tempat lain contoh. Baca Yasin, orang suruh ngaji tak nak, ngaji tajwid belajarlah. Dah dia kata tua dah nak ngaji tajwid benda. Bukan masalah tua ke muda, nak baca tu biar betul. Takut baca salah. Lagi baca macam ni, ya tu panjang je lah ya. Yasin, sin pendek. Pada ya tu dua harakat je. Yasin sama dengan amin dalam sembahyang. Mana-mana masjid kita tengok, dia Allah panjang itu pun sebab nasib baik orang lain dah berhenti. Kalau tak dia sambung lagi.
Amin. Min pendek pada a tu pendek dua harakat mat badal. Amin. Gitu yang sebetulnya. Dah, tapi bila dah tak mengaji, nak ikut-ikut orang, dia ingat choir ke apa? Oh, gitu. Nampak? Dia ingat choir benda tu dalam tu. Nyanyi tu tak apalah choir. Nah, ini bukan choir, ini semayang. Nah, tak erti. Sampai tak erti. Nah, sebab apa? Sebab beramal sahaja tetapi tidak dengan berilmu. Jadi rosaklah. Nah, baca panjang pendek kan, baca ayat Quran dan sebagainya. Ada seorang tu lagi kesian. Doa iftitah dia terbalik. Orang patut wama ana minal musyrikin, dan bukanlah aku daripada golongan musyrik, wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang-orang Islam. Tu yang betul. Tak, dia terbalik. Wama ana minal muslimin, hujung sekali wa ana minal musyrikin. Mampu Nah, maksud dia apa? Dan bukanlah aku daripada orang-orang Islam, hujung sekali, dan aku adalah orang-orang syirik, orang-orang kafir. Kafir apa semayang? Nampak? Dah. Nah, sebab tu saya pesan, saya nasihat, walaupun kita dah hafal dah bacaan-bacaan dalam semayang, tapi kalau petang-petang tak ada buat apa-apa, duduk-duduk saja tu, buka buku tata cara semayang, cek balik bacaan-bacaan. Takut-takut ada silap. Takut-takut ada silap. Dia punya bunyi dia, tajwid dia. Kadang-kadang kita dah biasa duduk main kat mulut, kadang-kadang tersilap. Jadi kita cek balik. Takut-takut tersilap. Elok-elok jadi orang Islam, nak minta jadi kafir. Ada. Baik. Maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya, dia buat ibarat contoh, katalah kita belajar ilmu ni selama 100 tahun. Tu dia lama, 100 tahun. Mana nak dan 100 tahun kan? Paling kuat pun 95 kan? 100 tahun. Tapi dia buat contoh lah, nak belajar tu 100 tahun lama. Nak cerita lama, dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab. Tu dia, belajar 100 tahun, lepas tu himpun kitab pula 1000 kitab. Maknanya dia khatam 1000 kitab. Bukan ni sikit-sikit, 1000 kitab. Engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala. Walaupun belajar 100 tahun, ngaji kitab sampai 1000 kitab, tapi engkau belum layak mendapat rahmat Allah, kata Syekh. Belum layak mendapat rahmat Allah. Apa maksud rahmat Allah? Kasih sayang Allah. Belum layak lagi. Sebab apa belum layak? Kecuali dengan mengamalkan ilmu itu, kecuali bila kita amal ilmu yang kita belajar tu. Sebab tu ginilah pesan kita sama-sama kita lah. Termasuk saya sendirilah. Kita jangan gopoh dalam mengaji juga. Maknanya habis semua benda nak masuk. Padahal bahagian amal satu habuk pun tak ada. Ambil sanad sana, sanad sini, gitu sini. Bukan salah, tapi biarlah ilmu kita sedikit tapi amal kita tu banyak. Daripada ilmu banyak, amal sedikit. Sebab yang nak boleh pahala bukan ke ilmu, ke amal. Ini habis tarekat dia ambil. Apa tak kira lah ulama mana datang, ambil tarekat. Tapi bahagian zikir, nak tak payah kata zikir tarekat, lepas mayang sambut dah. Tapi bahagian ambil sanad kan lain. Boleh nak ambil sanad, tapi biar amal lah. Jadi kalau rasa tak boleh nak amal banyak, jangan diambil banyak. Takut nanti kita jadi masuk dalam hati tu sifat belagak, sombong, nak tunjuk kat orang yang kita ni, yang ni aku belajar, yang ni aku belajar. Padahal bagian amal habuk, satu habuk pun tak ada. Ada setengah orang tu dia bangga dengan ramainya guru. Bila kawan dia buka video ustaz ceramah, yang ni pun guru aku ni, aku mengaji dengan dia ni. Buka yang ni pula, yang ni pun guru aku kan. Bangga dengan guru. Bagian dia solat jemaah tak nampak masjid. Ngaku guru banyak. Guru apa tu? Itu bukan guru, tu garu. Jadi rosak. Jadi kita tak payahlah. Tak apalah, guru kita seorang tu je kita mengaji dengan dia. Tapi bahagian amal kita buat sungguh. Tak apa dah. Bukan mesti nak kena banyak guru. Memang yang baiknya banyak guru, tapi bukan nak banyak guru tapi amal sedikit. Ataupun bukanlah, yang baiknya memang mengaji banyak kitab,
tapi buat apa mengaji banyak kitab tapi amalnya macam tak mengaji apa. Amal tak ada langsung. Tak bahagian khatam kitab, macam-macam kitab khatam, tapi tengok semayang sunat pun balok liat, malas. Kalau semayang sunat pun malas, puasa lagi malas. Puasa sunat jadi orang cakap apa, tak kena ni lah. Belajar banyak tapi bahagian amal sedikit tak ada. Jadi tak cantik, tak kena, tak elok. Kata Syekh, takut nanti dia menyebabkan hati ni rasa bangga, rasa hebat. Sebab hebat dia, sebab hebat banyak mengaji tapi amal tak ada. Sebab yang nak boleh pahala amal, bukan ke ilmu tu. Banyak kitab tak menjamin seseorang itu masuk syurga. Kalau banyak kitab menjamin seseorang masuk syurga, tokek kedai kitab masuk dulu, kan? Tak payah semayang, tak payah apa. Dia kata ni kitab aku banyak dah. Bukan dengan kitab, dengan amal. Ya, balik rumah kitab kita satu tu kitab Ayyuhal Walad, kan? Tapi kita amal sungguh apa yang diisi dalam kitab. Okey, satu kitab tuan-tuan, kitab pun tak ada. Tapi amal ada, insya-Allah. Amal ada nak. Kitab je tak ada Ustaz, tapi amal ada, dia kata. Jangan marah lah, gurau. Baik. Kemudian kata dia, engkau masih belum layak. Saya ni jam hilang. Kau apa dah? Kan terlajak sampai pukul 12. 8.44 baru lagi. Tengok muka macam pukul 10 dah. Baik, maka jika engkau belajar ilmu 1 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu itu. Allah Ta'ala berfirman, Allah sebut benda, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, suratul Najmi ayat 39. Maksudnya, dan sesungguhnya manusia itu laisa, tidak akan mendapat sesuatu illa ma sa'a, kecuali apa yang diusahakannya. Okey, baik. Dalam ayat-ayat Quran dan sebagainya, hadis ke, kita jangan terus nak faham sendiri. Sebab kadang-kadang ayat tu dia ada dalam bentuk syariat, kadang-kadang dia ada dalam bentuk hakikat. Jadi kita tanya alim ulama yang tahu dalam bab ni, supaya kita nak tengok ayat ni nak pakai tang mana, pakai tang syariat atau pakai tang hakikat. Macam ayat yang disebut dalam ni, ini bahagian syariat. Maksud syariat, kita kena usaha baru kita dapat. Itu maksud dia. Lepas tu Allah sebut wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang manusia itu dia tak akan dapat apa-apa pun melainkan bila dia usaha. Maknanya dia kena usaha baru dapat. Tapi ini sudut syariat, bukan hakikat. Kalau kita pegang dari segi hakikat, boleh rosak akidah. Sebab kita yang menentukan hidup kita sendiri dari segi hakikat, salah, jadi rosak. Sedangkan dari segi hakikatnya, Allah lah yang menentukan hidup kita. Tapi dari segi syariat, kita kena usaha untuk hidup kita. Boleh faham beza syariat dengan hakikat? Syariat tu luaran, hakikat tu dalaman. Contoh nak bagi faham syariat hakikat, syariat tu kita makan nasi sekejap lagi, kan? Habis ni kita makan nasi. Makan nasi tu syariat. Kita pun makan nasi, sendawa kenyang. Jadi kita kata, orang kawan sebelah tanya, hang kenyang makan apa? Kita pun jawab kenyang makan nasi lah. Itu tak jadi dosa. Sebab itu kita cakap mulut saja syariat. Tapi kalau hakikat kita pegang nasi yang mengenyangkan, rosak akidah, jadi kafir. Sebab yang mengenyangkan dari segi hakikat, Allah yang mengenyangkan, bukan nasi. Tapi hakikat tu simpan dalam sahaja. Maknanya keyakinan di dalam hati kita saja, tak perlu dilafazkan. Setakat kita yakin dalam hati kita bahawa yang mengenyangkan aku ialah Allah, bukan nasi. Adapun cakap mulut, kita boleh kata aku kenyang ni sebab makan nasi, tak salah. Jadi syariat, hakikat. Jangan campur aduk. Syariat luaran, hakikat dalaman. Jangan terbalik pula. Hakikat pakai kat luar, syariat pakai kat dalam. Benda dalam pakai dalam lah, benda luar pakai luar. Jangan benda dalam pakai luar, jadi macam Superman, pakai spender kat luar. Nampak? Itu panggil orang gila. Hakikat dia pakai kat luar. Kita ajak makan, main makan, Allah yang mengenyangkan. Sudah. Dah kena masuk hantu tu. Gila isim tu. Ambil kuali tu, hempuk atas balik dia.
memang Allah mengenyangkan, tapi itu hakikat dalaman kita kena pegang. Ada pun luaran ni kita makan lah nasi. Oh dia kata, "Hei, Allah mengenyangkan." Oh tak nak makan dia. Kita pun tak bagi makan. Lah kali lepas 4 jam merangkak dia keluar lidah. Nasi ada lagi tanya. Nah, kita pun Allah yang mengenyangkan, kita jawab. Nampak? Itu makna betul lah. Memang kita pun yakin Allah mengenyangkan. Tapi hang kena faham lah apa beza syariat dan apa beza hakikat. Macam kita makan ubat juga. Kita demam sakit. Nah, kita makan ubat. Syariatnya kita makan ubat. Yang makan ubat tu syariat. Maknanya kita ikhtiar untuk nak sembuh. Bukan kita yakin ubat tu menyembuh, tapi kita ikhtiar sebagai jalan asbab syariat. Itu panggil syariat. Adapun bila kita makan sembuh. Nah, jangan kita yakin ubat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Nah, cumanya melalui asbabnya ubat. Jadi bila kawan tanya, kawan tu tengok dia sihat dah, kawan tu sakit juga. Kawan tanya, macam mana hang sihat? Hang makan apa? Allah yang menyembuhkan. Oh, sudah. Dan macam mana kawan tu? Tak khabarlah nama ubat. Dah Allah. Nampak? Sebut tak apa masalah. Kita pun kata, dah aku makan ubat ni ya. Ni ubat Panadol ni contoh. Kita kata aku makan ubat ni lah yang aku sembuh ni. Nampak? Insya-Allah kita lapik dengan insya-Allah. Dengan izin Allah, kalau Allah nak bagi sembuh. Kita pun ikhtiar. Macam saya ada jual King Herba. King Herba ni dia akar kayu, dia orang blend buat jadi herba. Rasa ni memang kau baik sungguh. Tapi alhamdulillah, tok guru saya dulu dia pakai spek baca kitab. Lah ni tak pakai spek dah. Nak dia amal makan tu selama 5 tahun. Nah, alhamdulillah. Dan siapa yang ada kencing manis, dengan kabarnya ada yang turun. Ada yang apa nama tu batu karang, nak bila dia kencing keluar, dia jadi hancur, keluar sebiji-sebiji kecil-kecil. Kan? Jadi itu kita panggil ikhtiar. Jadi saya pun promote lah benda tu. Jadi ada seorang ni mata dia rabun-rabun gitulah. Balik habis kuliah dia pergi cari ubat ni. Ustaz mana ustaz? Ustaz kata yang ubat boleh elok mata ni, bagi hilang rabun ni. Kita pun tunjuk ni ada ni King Herba ni. Tak apa. Dia beli. Dia pun beli. Bulan depan saya datang kuliah. Nak dia bawa depan saya botol King Herba tu. Licin dah habis dah. Dia hempuk depan dia. Letak atas meja. Kenapa macam marah dia ni? Dia kata, "Ustaz, apa ni Ustaz? Ustaz kata boleh sembuh mata. Ustaz tengok dahi saya, benjol dahi dia." Nah, sebab dia terhantuk dinding. Dapat rabun lagi rupanya. Dia kata tak hilang dah rabun ni, rabun lagi ni. Sampai benjol kepala saya ni. Dia kata, "Ustaz kata makan ni hilang rabun." Saya kata itu ikhtiar. Bukan ubat tu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Tapi dari segi syariat, kita disuruh mencari ikhtiar, mencari ubat. Kita ikhtiar lah. Tapi jangan letak keyakinan tu pada ubat. Kalau ubat ni boleh menyembuhkan, satgi pakcik semayang, jangan sebutlah Allahu Akbar, sebutlah King Herba Akbar. King Herba Akbar. Gitu. Sebab tu ubat boleh menyembuhkan. Letak kat depan dia. Jadi biar kita faham. Ni kadang-kadang bila orang tak faham syariat hakikat ni, memang dia akan jadi fail dalam hidup dia. Dia kata orang awam, ustaz pun ada yang gagal dalam bab ni. Ada seorang ustaz, tak nak sebut nama, kita cuma ambil teladan cerita saja. Ustaz tu famous. Dia ceramah satu kampung kat masjid. Yang cerita ni orang kampung situ cerita dengan saya. Lepas tu ada seorang pakcik ni datang dari kampung sebelah. Sebab dengar ustaz ni datang kampung tu, dia dari kampung sebelah dia sanggup datang nak jumpa ustaz ni. Sebab ustaz ni adik-beradik dia, abang dia pengamal perubatan macam ruqyah ni, sifat-sifat ni abang dia. Tapi abang dia dah meninggal. Jadi pakcik ni ingat adik dia pun sama macam abang dia lah, boleh ubat-ubat gini. Jadi nak minta lah, pakcik ni ada sakit dialisis ni, sakit apa, buah pinggang. Jadi dia bawa lah air mineral ni, botol panjang, botol besar. Dia bawa pergi jumpa ustaz tu. Bau nak bagi, tak cakap apa lagi, bau hulur botol air. Ustaz tu awal lagi, tak ada. Saya tak percaya karut-marut begini. Yang menyembuhkan Allah bukan air. Saya tak buat benda ni. Pak cik tu sian, ambil balik botol air, buh dalam raga motor, start motor balik gitu. Sian pak cik tu. Lepas tu saya cakap, memanglah yang menyembuhkan Allah.
Nah, tapi manalah tahu air ni jadi asbab sebagai syariatnya. Kita bacalah ayat-ayat Quran dalam air ni. Nah, tapi bila kita minum sembuh, bukan kita kata air yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan melalui asbab air ni. Nah, sama macam duit gaji kita lah. Nah, yang jadi rezeki kita boleh beli rumah, ada kereta, ada perabot. Nah, daripada duit tadi tu. Duit tu datang dari segi hakikatnya rezeki daripada Allah. Tapi dari segi syariat daripada payslip, daripada duit gaji. Dan kalau tak nak main syariat, jangan ambil gaji ya. Betul tuan, kalau ada jenis yang main hakikat ni tak payah bayar gaji kat dia. Dia kata, "Hei, rezeki Allah." Dia jangan bagi. 1 sen jangan bagi, nak tengok. Nampak? Tak apa, kita ambil lah gaji, tak ada salah ambil gaji, tapi pegang rezeki itu Allah yang kurnia. Nah, adapun gaji ni syariatnya. Nah, sebab tu bila sekadar syariat, hakikat Allah yang tentu. Nah, maksudnya kadang-kadang ada orang ada gaji tapi tak ada rezeki. Jangan ingat gaji tu confirm rezeki, belum tentu. Gaji-gaji je, rezeki lain. Nah, kadang-kadang gaji jadi rezeki, kadang-kadang gaji tak jadi rezeki. Macam mana ustaz gaji tak jadi rezeki? Nah, boh dia kata cukup bulan dah ni, gaji saya dah masukkan, boleh tengoklah dalam akaun bank masing-masing. Oh, dia pun balik tu senyum sampai telinga senyum. Sonok ah, bersiun siap. Dia kata, sonok ah, boleh buat keluar duit dah ni, gaji dah masuk. Dia pun menuju ke bank nak keluar duit gaji 3,000. Sampai kat mesin ATM cocok kad. Dia tengok, wah, angka pun dah ada dalam tu. Dia pun tekan 300. Nak keluar 3,000. Keluar tu cium. Cium duit kan. 3,000 cium duit. Nak tengah sonok-sonok dia tak perasan. Rupanya masa dia keluar bank tu ada 2 orang atas motor dari tadi usah pelik. Tengok je dia. Bila dia nak lintas jalan, kawan ni start motor, lalu depan dia sambar duit dia. Nah, yang tinggal sekeping 50 dekat tangan dia. Lagi 2,950 dapat kat kawan tu. Tu saya kata gaji dapat kat dia, tapi rezeki tak dapat kat dia. Rezeki dia 50 hari tu. Walaupun dalam payslip tulis gaji 3,000 masuk, tapi rezeki 50. Sebab 50 tu je ada. Nah, 50 tu pun belum tentu dia punya. Sampai rumah bini pula rampas khak gitu. Dah apa pun tak ada dia. Kosong tu rezeki dia. Nah, rezeki tu dapat ke si perompak tadi 2,950. Tu dia kata, duit orang merompak pun rezeki juga ya Ustaz. Rezeki. Cuma rezeki yang haram. Rezeki ada 2, ada rezeki halal, ada rezeki haram. Nah, perompak tu pun dia kata, ini rezeki kita ni hari ni, rezeki kita. Memanglah rezeki, tapi haram bengang. Nampak? Dia kata rezeki. Macam orang tikam nombor ekor lah. Tikam-tikam kena. Dia kata, ini rezeki kita hari ni. Kena tikam kita ni, nombor kita. Memang rezeki, tapi haram. Jangan ingat rezeki semua boleh tibai. Tak, rezeki ada 2. Ada rezeki halal, ada rezeki haram. Kan? Tapi nak ceritanya, rezeki Allah saja yang tahu. Gaji memang nampak depan mata kita dapat masuk dalam payslip kita, dalam akaun bank, tapi rezeki belum tentu. Tu. Lepas tu kita yakin kepada Allah. Jangan bergantung kepada keduniaan. Biar bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Jadi ayat ni adalah ayat syariat. Maknanya kita pakai ayat ni untuk kehidupan syariat kita. Maknanya kita kena usaha untuk dapat sesuatu dari segi syariatnya. Adapun hakikatnya itu sudah menjadi ketentuan di sisi Allah. Dia senang ginilah, kesimpulan nak bagi senang kita nak faham. Syariat ni perkara yang belum berlaku. Hakikat perkara yang dah berlaku. Sebab perkara yang dah berlaku kita tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Itu hakikat. Nah, tapi yang mendatang ni itu belum tentu, tak tahu apa. Sebab tu kita jangan seolah-olah overconfident. Sebab barang hakikat hanya Allah saja yang tahu. Ini habis rata ceruk kata saya PM ke-8. Akhirnya mana? Bukan kita nak kutuk siapa-siapa tak, tapi kita ambil teladan. Jangan kita overconfident. Itu tarah nak jadi PM. Macam kita pula, contoh kita yang kerja ni, kita bilang
Aku duk rasa bulan depan ni aku naik pangkat jadi pegawai sekian-sekian gini. Jangan duk pegang gitu. Walaupun kadang-kadang kita ambil nasi dah pegang kat tangan dah ni, lagi sejengkal dia nak masuk kat mulut. Ni dah pegang begini lah, belum tentu masuk mulut kita lagi. Nah, baru kita angkat gini, kucing datang itu. Nah, senyum ni tak kata apa dah lah. Gitu je lah. Nah, kadang-kadang masuk dah mulut, tapi kalau awak kata tak masuk, tak jadi rezeki, tak jadi darah daging, keluar balik. Masuk dah, kunyah-kunyah, kawan datang dari belakang. Kawan lama tak jumpa. Mak, lama tak jumpa. Tepuk, campak balik. Nah, dah. Tak masuk juga, tak jadi apa. Kadang-kadang masuk dah, bukan mulut dah, masuk dalam perut dah. Allah buat sakit perut, berak keluar seketul, sebiji macam tu. Contoh, tak adalah keluar seketul, tapi macam tu juga keluar. Tak jadi daging langsung, tak lekat. Nah, Allah nak buat. Ada. Itu kita kena yakinlah dengan Allah, bukan yakin dengan diri sendiri, yakin dengan Allah. Dalam sebab itulah maksud yakin dengan Allah, kita buat apa pun biar dengan insya-Allah. Boleh nak kata insya-Allah saya PM ke-8. Tak apa lagi, sedap agak bunyi. Nah, ada juga sebut dengan izin Allah, insya-Allah. Ni dah overconfident. Lah ni pula dia tukar. Saya PM ke-9. Pula dah. Lepas ni 10. Lepas tu 11. Lepas tu 12 dah. Apa ke benda lah. Nah. Ni apalah. Kan? Kita jangan macam tu nah. Kita buat je kerja kita. Soal rezeki Allah nak bagi ke macam mana, kita, ya Allah aku serah padamu ya Allah. Aku jawatan bawah pun tak apa dah. Yang penting hidup aku engkau berikan ketenangan. Itu sudah dah. Kita nak jawatan tinggi-tinggi, tapi kalau hidup tak tenang, tak jadi apa juga. Betul tak? Macam dia tak tenang rasanya. Lagi-lagi bila dah Tan Sri Muhyiddin Yassin angkat sumpah, lagi tak boleh tidur malam tu rasa. Macam kita tak peduli apa, kita tak payah kata Tan Muhyiddin Yassin ke naik ke siapa, tak kira siapa naik pun kita tetap tidur juga, betul tak? Dah sampai terselak-selak kain belekat tidur. Ailo basi Allah menepek habis, tak payah kata peta Malaysia, peta Afrika semua ada. Tak ada apa masalah. Sebab apa? Allah berikan kita ketenangan. Tak apalah. Walaupun kita bukan berjawatan besar, tapi Allah berikan kita tenang. Itu tak apa dah. Tapi hari ni punya manusia, dalam hati ni cinta dunia, dia bukan nak kejar tenang, dia nak kejar dunia. Akhirnya tu nak gila jawatan, gila pangkat, gila harta, gila kekayaan dunia. Padahal dalam dia tak sedar, hatinya langsung tidak tenang. Daripada reaksi luar nampak macam tenang, cuba tanya dia personal. Tanyalah orang yang bertungku lumus dengan dunia ni, sibuk lari sana lari sini, nak sibuk kejar jawatan, nak sibuk cari untung syarikat, kerja dan sebagainya, sampai tak ingat bab agama. Cuba tanya dia, cakap, bang, saya tanya betul-betul lah, abang ni tenang tak tenang hati sebenarnya? Confirm dia akan jawab, memang hati abang tak tenang sebenarnya. Tapi sebab nak kejar dunia punya pasal. Lepas tu kita tak payahlah, kita apa yang kita ada, qanaah, cukup dengan apa yang ada. Yang penting ya Allah berikan aku tenang dalam kehidupan ni. Moga-moga esok mati pun tenang. Jadi kita berhenti sakat tu. Dan kita akan sambung, dan firman-Nya lagi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihah. Berhenti kat situ. Muka surat yang ke-7 nanti akan datang. Apa tu? Oh, ada soalan. Apakah apa ni? Kesesatan. Kesesatan. Apakah kesesatan atau kesalahan? Kena jawab ni. Tak apalah, kita jawab dari segi ilmiah. Apakah kesesatan atau kesalahan wanhizam yang orang awam tidak tahu sehingga ramai mempercayai ajarannya? Yang kedua, adakah menceritakan kesesatan orang lain dikira membuka aib? Okey, baik. Yang pertama dia tanya, apakah kesesatan atau kesalahan wanhizam? Kenal wanhizam? Bukan pegawai penjara sini. Wanhizam ni orang panggil dia Ustaz Wanhizam. Ada dia famous juga dalam YouTube dan sebagainya. Dia kalau ceramah tu keras. Ceramah dia pom. Memang popular lah. Memang sedap lah juga kalau dengar dia ceramah tu. Ustaz Wanhizam orang panggil dia ni. Ya, jadi apakah kesesatan dan kesalahannya yang orang awam tidak tahu sehingga ramai mempercayai ajarannya? Okey, baik. Saya taklah nak terus menghukum dia sesat ke dan sebagainya. Cuma kita cakap dari segi ilmiah.
Pertama sekali, nak belajar ni dia kena ada step. Dia tak boleh main terus ilmu laduni. Benar, ada ilmu laduni. Kita tak menafikan. Maksud ladun ni, ladun tu di sisi, ni tu aku, di sisiku. Maknanya di sisi Allah. Dia belajar tu direct dengan Allah. Ada memang setengah orang Allah bagi dia. Tapi sebelum dia dapat ilmu laduni, dia belajar dengan guru juga mula-mula. Mula-mula peringkat awal dia belajar dengan guru juga. Lepas tu bila dah makam dia tinggi, ada kemungkinan kata ulama seseorang itu boleh mencapai ilmu laduni. Maknanya Allah sendiri yang akan tarbiyah dia, Allah mengajar dia. Maknanya dia dah naik jadi makam kewalian. Itu. Nah, tetapi kalau dia terus mengaku saya ilmu laduni tanpa melalui dengan guru, maknanya itu tak kena tu. Macam ada orang dia mengaku saya ada PhD tapi tadika pun tak pernah masuk. Kita boleh terima tak? Nak kita tanya tunjuk CJ SPM saya tak ambil, saya PhD terus. Kita layan tak lagi orang macam ni? Dia sian, Tanjung Rambutan rupanya. Kita kata orang gila lah cakap begitu, main PhD terus, SPM tak ambil, UPSR tak ambil. Belajar dia ada step lah. Mula tadika, lepas tu UPSR, lepas tu SPM, lepas tu diploma, dia sampai ke nak paling tinggi ke PhD ke sebagainya. Dia ada peringkat. Sama juga belajar agama pun dia ada peringkat. Mula belajar kitab kecil dengan talaki dengan guru gini. Belajar pula yang dinamakan benar-benar belajar, bukan macam ni. Ni kata guru kami mustami'an. Macam tuan-tuan ni duduk dengar kuliah ni, itu tidak dipanggil muta'alliman, dipanggil mustami'an. Maksud mustami'an golongan pendengar. Memang pendengar pun kita pun tak bawa. Dia dengar gitu. Tak apalah, kurang-kurang dengar juga daripada tak dengar langsung. Jadi mustami'an. Orang muta'alliman dia belajar talaki, duduk depan guru, lutut bertemu lutut. Macam di pondok tu, duduk depan guru, belajar dobek satu-satu, guru cakap apa ambil satu-satu. Itu baru muta'alliman, belajar. Dan belajar pula mula daripada kitab kecil sampai ke kitab yang lebih besar dan lebih besar dan lebih besar, ikut step. Baru dinamakan orang ini benar-benar orang yang mengaji. Bila orang ni benar-benar mengaji, barulah ilmunya diiktiraf untuk disampaikan. Tiba-tiba main kut kepala sendiri, duk main rasa-rasa, saya rasa Tuhan macam ni. Dia main baca buku sendiri, baca kitab sendiri, itu tak boleh. Kita baca kitab sendiri. Sebab itulah kita buat kuliah panggil ustaz. Kenapa tak tuan-tuan je baca sendiri kitab ni? Boleh je baca sendiri tak? Tapi kadang-kadang fahamnya salah. Maka perlu pada guru untuk memberi faham, supaya jalannya macam mana, ceritanya macam mana. Macam belajar tajwid juga, dalam buku kata ikhfa itu menyembunyikan huruf nun. Macam mana nak sembunyi? Ditutup nun tu. Baru sembunyi dia kata. Macam mana nak faham kalau setakat baca sendiri? Maka kena ada guru. Guru pun terang. Maksud menyembunyikan huruf nun, jangan jelas bunyi nunnya. Contoh macam an. Bila an, lidah sampai ke langit. Bila menyembunyikan, maksudnya jangan sampai kena gitu. Itu ikhfa. Jadi guru pun tunjuk dengan lidahnya. Barulah namanya belajar dengan berguru. Sebab tu kata ulama, siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya setan. Akhirnya dia kok faham sendiri. Jadi saya pun tak ikut sangat Ustaz Wan Izam ni. Cumanya saya ada dengar-dengar lah orang duk kata-kata, dia kata ada gambar perempuan, dia kata macam ni lah, nak wajah Tuhan lah apa semua. Wallahu alam, dia sebut tu apa maksud dia, itu kena tanya dengan dia sendiri. Kalau betul dia kata perempuan itulah wajah Tuhan, rosak akidah. Tapi kalau dia ada makna lain ke dan sebagainya, konon-konon dia nak masukkan ayat dalam. Kalau nak masukkan ayat yang dalam-dalam pun tak boleh di khalayak ramai, di orang awam. Sebab orang awam tak boleh faham direct gitu. Macam kita nak terang akmat pada budak pasti, mana boleh budak pasti terima? Kita kata, tak payah kata akmat, kita kata 4 kuasa 2 darab 5 punca kuasa 8. Tanya budak tadika. Budak tadika ABC baru hafal. Dia baru A for apple. Kuasa. Dia pun kuasa abugin dia kata. Budak-budak mana boleh. Akhirnya jadi lagi bengong. Sama tak?
Katalah dia mengaji tinggi macam mana pun, seseorang tu mengaji tinggi, dia boleh syarah dalam-dalam, tapi bila berhadapan dengan orang awam, dia tak boleh bawa syarah yang terlampau tinggi, sehingga menyebabkan orang awam tak boleh nak faham, akhirnya lagi bertambah tak faham, dan lagi bertambah keliru, akhirnya merosakkan akidah umat. Itu lebih berbahaya. Sebab tu dalam peringkat mengaji dalam ilmu tasawuf, dia ada orang, dia akan sampai ke makam fana. Fana ni binasa. Dia tak nampak yang lain dah. Dia nampak diri dia dengan Allah Ta'ala sahaja. Sebab tu dia tak pedulikan dunia ni, harga minyak naik ke dia tak kisah. Selalunya ini para wali. Tu baru makam fana. Tapi makam fana, setengah pandangan ulama kata dia boleh mengajar lagi, sebab dia masih lagi duduk di bumi yang nyata. Dia masih boleh lagi terima bumi ni. Cuma hatinya kuat dengan Allah. Dia dengan Allah je. Yang lain dia tak kisah. Harga minyak naik, dia tak kisah apa naik, siapa naik jadi PM pun dia tak kisah. Ada wali. Jadi kalau kita ada ciri-ciri gitu, wali lah kot. Kan? Tak peduli apa pun. Nampak politik tak peduli. Macam nak jadi wali lah tu. Nah. Yang makam yang kedua, fana'ul fana'. Binasa dalam binasa. Fana'ul fana' ni tak nampak apa dah. Dia habis semua. Dengan diri-diri dia pun hilang. Yang dia nampak Allah semua. Yang ni yang dimaksudkan bersatu dengan Tuhan. Bukan maksud dia gabung dengan Allah dah. Tapi dia tak nampak apa. Semuanya Allah. Nak cerita lebih pun kita pun tak boleh tak. Tapi maksud macam itulah. Maka orang fana'ul fana', kata ulama', tak boleh mengajar. Sebab kalau mengajar jadi sesat. Orang dengar tu jadi sesat. Jadi kalau kita nak bersangka baik lah, katalah nak bersangka baik dengan orang-orang seperti Ustaz Wan Izam dan sebagainya ni, katalah manalah tahu memang Allah kurnia kat dia makam fana'ul fana', walaupun begitu dia tak boleh nak ceramah kat orang yang tinggi-tinggi sehingga menyebabkan orang salah faham, akhirnya jadi salah, jadi sesat dan sebagainya. Contoh pernah berlaku pada anak murid Syekh Junaid Al-Baghdadi, namanya Halaj. Anak murid Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid ni bapa tasawuf, ulama besar dalam bidang tasawuf, memang alim sungguh dalam bidang tasawuf, ilmu hakikat penuh di dada, memang kuat sungguh dia, makrifah dia memang tinggi. Lepas tu anak murid ada seorang anak murid ni, anak murid kanan dia yang kuat belajar dengan dia lah. Tapi Syekh Junaid dia boleh kawal diri dia, walaupun dia makam tinggi dah, tapi dia boleh kawal diri dia. Anak murid tak boleh kawal diri. Akhirnya anak murid dia pergi ke pasar. Anak murid dia kata, Allah ada dalam poket jubah aku. Allah ada dalam jubah aku, dia kata. Bila orang ramai dengar gini, apa cakap pelik gini ni? Kata Allah dalam jubah dia. Siapa yang menempatkan Allah, hukumnya murtad, sesat. Sebab dia meletakkan Allah berada di tempat sesuatu, sedangkan Allah wujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Dia kata Allah ada dalam jubah dia. Ni sesat ni. Maka orang ramai tangkap dia. Pergi mengadu kepada Syekh Junaid. Syekh Junaid tengok, anak murid yang paling dia sayang. Kemudian dia dalam riwayat kata Syekh Junaid mula-mula dia pakai jubah tauhid, sebab ilmu dia ada 3. Dia pakai jubah tauhid. Jubah tauhid macam mana orang alam. Kemudian dia hukumkan ikut kaedah ilmu tauhid. Ikut kaedah ilmu tauhid, siapa yang menempatkan Allah, hukumnya sesat. Maknanya terkeluar daripada Islam. Sebab dia meletakkan Allah berada dalam jubah itu. Kemudian dia buka jubah tauhid, dia pakai jubah fiqh. Dia pakai jubah fiqh, maka dihukumkan pula ikut ilmu fiqh. Ikut ilmu fiqh, siapa yang sesat, keluar daripada Islam, murtad, maka hukum pancung kepala. Maka dipancung kepala anak murid dia. Bila pancung kepala, tercampak kepala, darah memancut keluar, tertulis kalimah Allah, 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 darah tu. Jadi orang ramai semua terkejut. Apa pasal jadi macam ni? Kalau kata dia sesat, kenapa darah yang memancut keluar ni tertulis nama Allah? Maka Syekh Junaid tukar jubah dia, pakai jubah tasawuf. Kata Syekh Junaid, mengikut ilmu tasawuf, anak muridku sudah mencapai makam fana'ul fana' sehingga dia tak boleh mengawal dirinya. Maka dia berkata sesuatu yang sesat. Pada dirinya betul, tapi perkataannya pada orang lain jadi sesat. Diri dia betul, tapi orang lain tak boleh. Jadi sesat. Jadi orang macam ni dia tak boleh mengajar. Sebab apa dia kata Allah dalam jubah dia tadi? Sebab dia dah segala-galanya dia tak nampak dah. Dia nampak Allah semata-mata. Dia dah jadi macam bersatu.
Tu. Jadi benda-benda begini susahlah kita nak ni. Cumanya kita nasihatkan para asatizah mana-mana, tak kira lah Ustaz Wahizam ke siapa-siapa pun, bila berhadapan dengan orang awam jangan ambil tinggi-tinggi macam tu. Tak kena cara, melainkan orang yang sesuai dengannya. Kan? Kalau betul lah dia betul, kalau betul dia tu tak betul, tak kena tak. Sebab ada gak ustaz tanya dia. Nah, ustaz, ada seorang ustaz pondok tanya dia, telefon dia, saya dapat rakaman perbualan tu. Ustaz tu tanya, ustaz pondok ni tanya Ustaz Wahizam ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya Ustaz mengaji kitab apa dalam ilmu tauhid, sebab dia banyak membicara tentang ilmu tauhid. Jadi Ustaz ni tanyalah, Ustaz mengaji kitab apa ilmu tauhid? Ustaz Wahizam jawab, dia kata saya mengaji saya mengaji kitab hikam. Lepas tu Ustaz ni kata, tak, saya tanya kitab tauhid Ustaz. Dia kata hikam, saya ngaji hikam. Maknanya nampak jelas dia tidak faham disiplin ilmu. Kerana kitab hikam bukan kitab tauhid. Kitab hikam kitab tasawuf. Kitab tauhid contoh usul tauhid, matan umul barahin, faridatul faraid, bakuratul amani. Banyak lagi lah, itu kitab tauhid. Tapi dia pergi jawab kitab hikam. Dia kata saya mengaji kitab ni, apa pun semua saya mengaji kitab ni. Mana boleh. Kitab tu khususannya tasawuf saja. Kalau nak alim tauhid, ngaji kitab tauhid. Nak alim fiqh, ngaji kitab fiqh. Alim tasawuf, ngaji kitab tasawuf. Bukan ngaji kitab tasawuf alim semua benda. Tak boleh. Sebab tu kita tengok doktor pakar tulang, dia pakar tulang dia, jantung dia tak pakar. Doktor pakar jantung je, tulang dia tak pakar. Doktor bius pakar bius, dia pakar bius je. Jangan panggil orang tu tulang dia masalah, pergi panggil pakar jantung. Yang akhirnya dioperate jantung. Kawan tu sakit jantung, panggil doktor pakar tulang. Last kali bukan mati mati tercekik tulang kawan. Jadi tak kena cara. Sama juga. Orang pomen motor, pomen kereta. Jangan campur aduk. Ini kita masalah kereta tapi hantar dekat pomen motor, mana dia nak tahu nak buka apa? Sebab bukan bahagian dia. Sama juga dalam bab ni, tauhid, fiqh, tasawuf. Jangan mu belajar tasawuf, lepas tu mu nak alim semua. Mana boleh. Ikut flow lah. Tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi itulah masalah. Panjang pula jawapannya. Siapa suruh tanya? Jadi itulah yang kita dapat simpulkan. Jadi maknanya, tak tahulah, kita pun malas nak bicara sangat. Ada dalam video orang komen, Ustaz minta Ustaz komen pasal lepat. Kita sebenarnya malas lah nak komen-komen benda ni. Kita tak payah peduli pasal depa yang tak betul. Kita sekarang ni kita berada di fitnah akhir zaman. Kita betulkan diri kita sudah. Kita pergi cari ilmu yang betul, cara yang betul, kita belajar elok-elok. Ada pun depa ni kalau kita nak berdebat pun tak selesai. Panggil depa cakap gini, depa nak menang juga. Macam lepak tu, dengan rambut gitu-gitu, macam mana semayang, macam mana, apa semua macam mana, nak berguru dengan siapa apa semua. Tapi bila kita petikai lebih-lebih ni, macam-macam lah kan. Jadi kita gitu, kita betulkan diri kita. Kita belajar betul. Belajar beginilah, cari ustaz-ustaz yang mengajar di masjid-masjid terbuka, bukan yang mengaji jenis tertutup ni. Bila terbuka, insya-Allah dia betul. Sebab kalau takkan dia nak ajar benda yang salah secara terbuka, mesti kena tangkap. Jadi mengajar yang secara terbuka gini, insya-Allah ustaz-ustaz tu betul. Tapi kalau jenis nyorok-nyorok, ada nyorok. Dia kata nanti nak datang mengaji, parking 1 kilo tau. Jangan parking dekat, parking jauh, 1 kilo parking. Lepas tu jangan lupa bawa beg plastik. Kenapa? Ustaz, dia tanya ustaz tu. Kenapa? Sebab nak masuk slipper dalam beg plastik tu. Sebab tak boleh letak luar, nanti orang nampak. Ada apa main mengaji sorok-sorok gitu? Kalau benda tu betul, apa nak sorok-sorok? Buka lah. Ini sampai sorok-sorok. Ada sampai dia kata apa? Dia kata ilmu ni rahsia tau. Dia kata ini cicak kalau dengar pun masuk syurga. Dia kata pula dah sampai ke cicak lagi. Ada seorang tu kita jumpa, dia kata apa? Dia kata ilmu ni Saidina Bakar pun tak tahu. Ni Nabi direct ngaku. Dia macam mana? Saidina Bakar tu makam dia sebelah makam Rasulullah.
Ni jasad Rasulullah, sebelah tu jasad Saidina Bakar, sebelah jasad Saidina Bakar jasad Saidina Umar. Punya nak tunjuknya hidup sampai ke mati rapat dengan Nabi. Tiba-tiba dia kata ilmu ni Abu Bakar pun tak tahu, aku je tahu. Nak bersama lagi pada Abu Bakar. Nak mabuk ketum sungguh. Ni masalah. Jadi tak payah. Jenis-jenis belik-belik mengaji tu kita jangan mengaji dengan dia. Jadi kita tak payah layan orang-orang macam ni. Jadi tak selesai masalah. Kita cari je ilmu yang betul, ngaji sifat 20. Yang masalah 2-3 orang ni je. Yang betul lagi banyak kat 200-300 orang. Kenapa yang sikit ni kita jadi nak layan ke dia, nak ni tak payah pedulilah, lantak dia. Dia masalah kecil, dia biar dia. Dia 2-3 orang je. Kita tumpukan yang lebih ramai guru-guru yang ajarnya betul. 200-300-400 orang lagi kat dalam Malaysia ni. Ramai lagi yang betul daripada setakat mereka ni saja yang tak betul. Tak payah ikutlah. Yang kedua, dia satu lagi gini lah. Pesan untuk guru saya, kalau niat kita ikhlas nak belajar kerana Allah, Allah akan pertemukan dengan guru yang ikhlas untuk ajar kita kepada Allah. Tapi kalau niat kita dah tak ikhlas, niat kita ada niat lain, maka Allah akan pertemukan kita dengan guru yang tak betul juga. Contoh kita belajar sebab nak nama, maka Allah akan pertemukan guru yang gila nama. Kalau kita belajar sebab nak pangkat, Allah akan pertemukan dengan guru yang gila pangkat juga. Nanti dia akan didik kita pun jadi gila pangkat. Tapi kalau kita belajar betul-betul nak Allah, kerana Allah, maka Allah pertemukan guru yang betul-betul ikhlas pun berjuang mengajar pun kerana Allah, maka dia akan didik hati kita bulat kerana Allah. Dia gitu je. Punca pada diri kita gak sendiri. Kita niat hati tu belajar nak apa sebenarnya. Yang kedua, adakah menceritakan kesesatan orang lain dikira membuka aib? Okey, buka aib tak buka aib ni macam ni. Kalau orang tu buat satu benda yang salah, maksiat, mungkar, kesesatan secara terbuka, maka kita kena cerita pun secara terbuka. Sebab bila dia dah terbuka, orang awam semua tahu. Jadi kita kena jelaskan, jangan ikut macam dia. Kena tunjuk, kena sebut nama, kena tunjuk. Sebab apa? Sebab orang semua dah tahu. Yang tak boleh buka ni kalau benda tu tertutup. Contoh, ada orang buat maksiat, laki perempuan tak menikah lagi, buat maksiat dalam kereta. Kita pun pergi serbu tangkap. Yang tu kita tak boleh viralkan, kita tak boleh nak tunjuk ke orang, sebab dia buat dalam keadaan tertutup. Jadi kita tangkap dia dan kita ceramah dia apa semua, kahwinkan ke apa ke, dan cerita tu tutup situ, selesai, sudah. Ada pun ni tak tayang dalam televisyen apa semua, tunjuk kat orang sebagainya. Contoh macam artis-artis joget-joget, pegang tangan, berlakon dalam drama, peluk-peluk, padahal bukan laki bini, peluk-peluk, cium apalah sebagainya, pegang-pegang tangan lah apa semua sebagainya. Yang ni kita kena cakap secara terang-terang juga, sebab dia buat maksiat tu secara terang-terang. Kena cakap. Tapi kenapa yang dalam TV tu kita tak nampak salah, tapi yang dalam kereta ni kita nampak salah sangat? Bukan kita backup yang roman dalam kereta ni, salah juga. Tapi yang peluk-peluk dalam TV tu, berapa banyak mata tengok kat TV, peluk-peluk, bukan laki bini, peluk-peluk, tak ke maksiat tu. Mereka berlakon je Ustaz. Berlakon tak berlakon tu peluk. Mana boleh main macam tu. Kalau jatuh kita bagi bini kita. Tak apa, berlakon je. Boleh gitu. Berdarah hidung tengok. Nak bini kita orang peluk. Mana boleh terima kita bagi hantaran, bagi mas kahwin, tiba orang lain yang peluk. Kita tak dapat peluk. Apa jadi gitu. Jadi yang tu. Jadi samalah soalan ni. Maknanya kalau kejahatan orang tu secara terbuka, kita kena ceritakan kejahatannya pun secara terbuka, dengan tujuan bukan mengaibkan dia, dengan tujuan supaya orang tak ikut dia. Jangan ikut dia. Tapi kalau kejahatan yang dibuat tu secara tertutup, jangan kita buka cerita. Kerana patutnya rahsia, tapi habis semua orang tahu dah. Contoh macam masalah Siti Kasim. Ada mana asatizah mana pergi backup dia, kata Siti Kasim ni baik gini-gini. Tak kena cara lah. Dah terang-terang dah dia tu bermasalah, pegang botol arak lah, pertahankan, nak menentang ajaran Islam, menentang undang-undang Islam dan sebagainya secara terbuka. Maka kita sebagai yang mempertahankan Islam pun wajib menyatakan, siap sebut nama lagi, Siti Kasim kena di khalayak ramai, supaya orang jangan ikut macam dia.
Takkan kita nak cover macam mana? Tuan-tuan, jangan ikut yang rambut macam mok tu. Orang pun fikir, siapa dia rambut macam mok? Nak tak payahlah nak kiyah-kiyah, cakap je lah dia ni, sedia kasih. Tapi ustaz, kalau dia dah berubah, so dia dah berubah, kita maaf, kita terimalah dia, tak ada masalah. Nah, bila dia dah berubah, cerita lama ni jangan ungkit, jangan kita cerita dah. Kita cerita kebaikan dia pula. Tapi masa dia salah, tetap kena cerita dia salah. Tengok macam Nabi. Nabi cerita Abu Lahab salah, Abu Jahal salah, masa dia salah. Tapi rupa-rupanya sampai ke sudah memang dia salah. Kan? Contoh Abu Sufyan. Mula-mula dulu Abu Sufyan belum memeluk Islam. Abu Sufyan peluk Islam masa Fatuhul Mekah, pembukaan kota Mekah. Dan masa tu Nabi lawan Abu Sufyan. Lawan juga dalam perang Uhud, lawan perang Badar, lawan. Tapi bila Nabi Fatuhul Mekah, Abu Sufyan dah memeluk Islam. Ada tak Nabi cerita lagi kejahatan-kejahatan Abu Sufyan masa zaman dulu? Tak. Nabi cerita Abu Sufyan adalah ahli syurga, gini-gini. Cerita perkara kebaikan-kebaikan, perjuangannya yang sungguh-sungguh demi agama. Sama dengan Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid jadi seorang panglima tentera Islam yang hebat. Padahal masa perang Uhud, dialah yang datang daripada belakang, sehingga kan Nabi sampai gugur gigi. Nah, tapi bila dah meluk Islam, Nabi tak ungkit dah cerita lama. Nabi cerita Khalid Al-Walid adalah seorang pejuang Islam yang sangat hebat. Wahsy nu yang bunuh pak cik Nabi, Saidina Hamzah di perang Uhud. Wahsy yang paling lembing tu. Nah, tapi akhirnya Wahsy peluk Islam. Cuma Nabi terkesan, Nabi sedih sangat. Satu hari bila Nabi duduk-duduk tengah ceramah, Wahsy datang. Dia duduk dekat dengan Nabi sebab dia dah peluk Islam, dia sangat sayang kat Nabi, dia nak tengok muka Nabi. Kemudian kebetulan ada orang cerita-cerita kata dia ni lah yang bunuh pak cik Nabi. Jadi Nabi pun tahu. Nabi pun tanya, kamu ke yang dulu membunuh pak cikku, pak saudaraku Saidina Hamzah? Wahsy pun tunduk malu, menitih air mata dia. Dia kata, dulu saya dalam masa tu saya kafir ya Rasulullah. Saya tak tahu, minta maaf ya Rasulullah, saya sungguh-sungguh minta maaf. Nabi kata, aku tak marah. Cumanya setiap kali aku melihat wajahmu, aku teringat ke pak cikku. Jadi boleh tak lepas-lepas ni kamu jangan tunjukkan mukamu pada aku? Sebab Nabi terasa. Nah, akhirnya start daripada tu, Wahsy tak putus asa, dia tak merajuk. Setiap kali ada majlis Nabi, Wahsy akan datang. Cuma dia akan duduk di belakang-belakang orang. Dia akan tengok Rasulullah di ujung-ujung, tinjau-tinjau gitu. Sebab dia tetap sayang ke Nabi. Cuma dia terkenang dulu dia pernah bunuh pak cik Nabi. Kan? Tapi dia dah baik. Dia dah masuk Islam masa tu. Jadi samalah macam kita ni. Jadi masa dia melakukan kejahatan secara terang-terangan, kita wajib mengatakan ni supaya orang jangan ikut. Tapi bila esok dia dah jadi elok, kita jangan cakap lagi. Kita lupakanlah benda-benda yang lama ni, kita selesaikan. Kemudian kita cerita kebaikan-kebaikan ni sebab dia sudah pun berhijrah, dia sudah pun menjadi baik. Dia gitu. Jadi kita doakan juga mereka-mereka yang rosak dan sebagainya supaya kembali ke pangkal jalan. Adapun kita yang mungkinlah dah duduk ke jalan yang baik, kita doa moga-moga Allah jangan cabut jalan baik ni daripada kita. Sebab kita tak tahu, mungkin ada orang hari ni jahat tapi esok baik. Tapi mungkin hari ni kita baik tapi esok jahat. Ini kita takut. Sebab Allah yang lebih tahu. Jadi kita kena banyak bergantung kepada Allah. Boleh jadi hari ni kita yang jaga penjara, esok takut kita yang kena jaga dengan pegawai penjara. Bukan kita doa tak, tapi itulah kenyataan dia. Jadi kita kena hati-hati, kita kena selalu berdamping, minta petunjuk daripada Allah. Doa sungguh-sungguh, janganlah sampai Allah merosakkan kehidupan kita ni, insya-Allah. Jadi kita bergantung kepada Allah. Jadi sekadar tu dulu. Terlajak pula masa sebab ada soalan kan. Tak apa nak demi agama tak apa, masa lama sikit, kerja lama dah dari pagi sampai ke petang kan. Jadi sekadar tu. Dan macam biasa di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan membeli sambil menderma. Dan kami nak melancarkan projek membina sebuah lagi blok bangunan sekolah sebab peningkatan pelajar yang semakin meningkat. Alhamdulillah akhir zaman ni, walaupun keadaan zaman yang macam-macam hal, tapi masih lagi ramai orang yang nak kepada agama. Jadi permintaan sekolah agama tu tinggi. Jadi kami blok bangunan yang ada tidak dapat menampung. Jadi kami cadang, kami nak bina satu lagi blok bangunan yang kami pun tak kira lagi berapa nilai dia. Cuma kami minta kalau ada apa-apa nak sumbang, nak wakaf, nak atas nama dia, maknanya batu tu ada nama dia, moga-moga selama mana batu tu duduk, tiang tu duduk situ, insya-Allah amal jariahnya berjalan.
Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan membantu sambil menderma kami ni, membeli sambil menderma. Moga-moga dapat membantu perjuangan sekolah kami menghasilkan generasi-generasi ulama pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannah ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.